Memang persepsi orang luar berpandangan bahawa pelajar tahfiz ni tak ada ke mana. Dia tak tahu hala tuju masa depan dia. Ibu ni duit gaji saya. Dia nak dapatkan keberkatan daripada mak ayah tu lah. Bagi kita lagi semangat nak jadi rasa kuat sebab nak lawan kata hang kata kat aku ni bukannya boleh bagi aku down macam tak boleh nak terus bangkit sebab lagi hang kata kat aku lagi aku nak bukti kata aku boleh buat lebih pada elok daripada ni. Dua watak, dua kisah berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Thaqif, inilah masa yang sesuai untuk membuat ulang kaji bacaan. Ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nama saya Muhammad Thaqif Aiman bin Kamarul Zaman. Saya pelajar daripada DTRAC, Diploma Tekno Usahawan di IKM KL. Thaqif ni dia memang pendiam, agak pendiam. Dia tak banyak cakap lah. Okay. Tapi dia ni agak periang sikit lah. Periang dan juga dia suka mengacau orang. Ketika ini, Thaqif masih tidak pasti dengan masa depannya. Saya Ismail bin Zainal Abidin daripada Yayasan Ad-Din Perak dan juga saya dalam bidang tahfiz. Kita ada tahfiz vocational Ad-Din lah. Jadi kita ada lebih kurang 23 cawangan sekarang di Perak, di Selangor dan juga di Kelantan lah. Thaqif ini berada di Mahat Tahfiz Ad-Din di Lekir, ya, bersama-sama dengan Giat Mara Lumut. Semasa Thaqif berada di Mahat Tahfiz kita, jadi saya lihat dia punya potensi untuk terus ke hadapan. Jadi saya syorkan beliau untuk terus buat penyambungan bidang tekno usahawan lah di IKM Kuala Lumpur. Jadi rakan-rakan beliau kebanyakannya memilih untuk diploma bidang bidang ekon ini di IKM SIG. Kita dan peluang memang terbuka luas kepada anak-anak tahfiz ini untuk melanjutkan pelajaran di IKM Kuala Lumpur. Dan syarat asas atau perkara asas adalah pelajar tahfiz yang lulus SPM memang layak untuk memohon program yang ditawarkan oleh pihak kami. Dan kami memang amat mengalukanlah sebab di samping mereka mempunyai dari segi kelebihan dari segi sahsia dan semua, dan mereka akan juga keluar sebagai modal insan yang mempunyai kemahiran, dan seiring dengan aspirasi pihak kerajaan untuk melahirkan Tibet Mara yang mempunyai keseimbangan daripada rohani dan jasmani. Antara kursus yang menjadi pilihan di Institut Kemahiran Mara Kuala Lumpur adalah Diploma Tekno Usahawan Penyejukan dan Penyaman Udara, dan Muhammad Thaqif merupakan salah seorang pelajar yang mengambil kursus tersebut. Untuk selesakan suasana diri dekat IKM KL ni, first kali susah lah bagi saya, tapi lama-kelamaan bila bergaul dengan pelajar-pelajar di IKM KL, dia boleh serasi dengan jiwa dengan sekali semua pelajar. Thaqif dia datang daripada sekolah tahfiz. Jadi perwatakan dia introvert. Attempt saya try untuk hantar dia kepada kursus kepimpinan. Kita cuba letak dia di asrama, cuba dia bercampur dengan student-student IKM, dengan usahawan-usahawan. So biar dia mingle around dengan orang-orang lain di sekeliling dia. So jadi saya hantar dia pula untuk kursus digitalization under program iCreative. Kita dedahkan ni dengan platform social media, macam mana
digitalization ni membantu perniagaan. So at least lepas tu dia dapat pendedahan tu, dia tahu sedikit tentang asas digitalization. Power. Oh, luas power. Kita ini adalah kompresor yang berasal dari industri. Ini adalah jenis screw type. Terdapat seorang pelajar saya daripada Sekolah Tahfiz Adin Perak telah berjaya untuk di dalam Teknik Usahawan IKM Kuala Lumpur, dan yang paling saya sedih adalah kemasukan pertama dia adalah pada musim PKP. Dia terpaksa mempelajari ilmu-ilmu usahawan dan teknikal semasa secara online. Lumrah kehidupan, setiap langkah ke arah kejayaan pasti ada liku dan ujian. Kata Buya Hangka, jangan takut jatuh kerana yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Okey Takif, kamu tahu tak sebelum ni kamu hampir nak diberhentikan daripada program Teknik Usahawan ni? Untuk diploma teknik usahawan, dia mahukan sale, tapi saya tak boleh keluar rumah kan. Jadi masa saya sangat down 3 bulan awal Disebabkan PKP, sale Takif tidak tercapai selama 3 bulan pertama. Dan arahan daripada pihak atasan dan admin IKM Kuala Lumpur perlu menamatkan latihan pada pelajar inilah. Dan masa kejadian tersebut, saya cuma boleh mengatakan 2 situasi saja. Sama ada Takif dihantar masuk dengan senior dia ataupun ditamatkan latihan lah. Jadi dengan berkat Encik Syukran dan Encik Samsul, dengan mak ayah saya sekali, dia bagi sedikit pencerahan dan dorongan. Jadi saya ikut kepada senior-senior saya, grup di track untuk mempelajari bidang aircon, dalam bidang aircon. Akak kata, cuba buktikan bahawasanya dia akan terus berusaha kan sehingga berjaya. Buat masa kini, Takif melakukan latihan amali di Aiwa Global sambil menguruskan syarikat miliknya. Bukan mudah, tetapi itulah cabaran yang perlu dilalui sebelum bergelar usahawan berjaya. Saya Muhammad Iqbal bin Atiman. Saya pengusaha syarikat IY Global Enterprise. Saya dah berniaga dalam masa selama 6 tahun. So, first impression saya terhadap Takif, saya nampak yang dia ni mula-mula nak masuk, dia malu lah. Dia ada sikap malu sebab dalam bisnes ni tak boleh ada rasa malu lah. Dengan saya ajar dalam tempat untuk praktikal lah. Kan, berhadapan dengan orang, handle projek. So, dalam masa saya ingat 5 bulan tu saya dah nampak. Saya dah boleh bagi dia satu projek untuk masa tu dalam pasang 8 biji. And then dia boleh handle lah semua tu. Sampailah finishing. Dia dah boleh berjaya untuk selesaikan masalah aircon lah. Semua tugasan yang diberi kepada Takif dilakukan sehabis baik. Impian Takif ialah menjadi hufaz berkemahiran tinggi dan mampu menjadi pemimpin berkualiti berteraskan nilai Islam. So bila dia duduk dengan saya guide dia, saya cakap sebab dalam IKM dia nak 3 bulan dia punya pencapaian ni lah, ada satu target amount company. So dia tak boleh buat. So dia dah give up kat situ. Saya cakap tak apa, saya bagi projek, janji saya selesaikan dengan cara orang kata profesional lah. Boleh siap semua. Saya boleh bagikan invoice tu, harga invoice tu semua masuk kat company dia. So daripada situ lah dia datang semangat dia. Dia kata terima kasih kat saya. Selama 3 bulan tu saya rasa lebih 20,000 lah kat akaun company dia kan. Jika sebelum ini Takif agak sukar untuk berkomunikasi, tetapi kini dia sudah mampu melontarkan idea dan menimba ilmu dari mentornya. Malah dia lebih agresif dan sentiasa bersedia untuk menghadapi cabaran yang mendatang. Isu wanita dan kerjaya adalah antara isu semasa yang tiada berpenghujung. Dan yang ambil bidang ni bidang orang lelaki.
kadang feedback orang cakap, sebab pernah dapat orang sendiri pernah cakap tu, boleh ke perempuan tu buat bidang lasak, sebab masa Daya buat dulu pun orang cakap ambil bidang orang lelaki tak boleh pijuh pun semua. Tak boleh apa? Bidang orang lelaki ni macam tak boleh cari makan, macam orang perempuan ni tak boleh buat pun bidang tu. Tapi Daya bukti kata, kalau kita minat satu-satu benda tu mesti kita boleh buat. Pulau Pinang merupakan negeri yang ketiga termaju di semenanjung Malaysia selepas Selangor dan Johor. Negeri yang makmur ini sentiasa memberikan peluang yang sama buat semua yang berusaha seperti Puan Hidayah. Jika rata-rata usahawan wanita menceburi bidang makanan atau kecantikan, tetapi Puan Hidayah merupakan kontraktor elektrik, penghawa dingin dan mekanikal. Syarikat yang dimilikinya menawarkan pelbagai perkhidmatan untuk kegunaan domestik atau perniagaan. Dekat Gemarol, saya dapat CJPW4. CJPW4 tu kita boleh endorse untuk masuk meter, single phase, three phase apa semua. Kerana CJ Dayah tu didaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Himpun duit sikit-sikit lah sebab nak boleh buka, nak ambil dah dapat P4 tu untuk nak buka syarikat tu. Lepas tu bila dah boleh buka syarikat tu, Dayah fikir takkan aku nak duduk sampai nak dapat P4 ni je. Bidang ni boleh pijuh lagi. Lepas tu Dayah ambil Judgement A1 kelas malam. Ambil Judgement kelas malam 2019 dekat Gate Baro Prima juga. Ambil kelas malam, siang aja, malam pergi belajar. TVET MARA ada menawarkan program khas pembangunan usahawan melalui program Diploma Teknologi Usahawan yang ditawarkan di IKM KKTM. Terdapat 8 program Diploma Teknologi Usahawan yang ditawarkan, iaitu reka bentuk perabot, reka bentuk dan pengeluaran fabrik, pembinaan dan penyelenggaraan lanskap, fashion, upholstery, elektrik, baik pulih dan cat kenderaan, dan juga penyejukan dan penyamanan udara. Jadi struktur program Diploma Teknologi Usahawan ini adalah 2 tahun dan pembelajaran program keusahawan ini adalah secara sepenuh masa dan berstruktur yang melibatkan kursus teknikal, cover lebih kurang dalam 30%, kursus keusahawanan 50% dan juga kursus sasiah dalam 20%. Hari ini, Puan Hidayah akan melawat ke rumah pelanggannya. Sejak 2 hari yang lepas, pekerjanya telah melakukan pelbagai kerja elektrikal di sini. Oleh itu, beliau dan pelanggan akan memeriksa hasil kerja yang telah siap untuk kepuasan perkhidmatan yang telah diberikan. Dalam satu-satu projek tu memang akan jumpa semua orang lelaki. Bila Dayah akan turun site tu, mesti akan ada pandangan. Contoh macam orang bahagian kabinet ke, orang bahagian orang perumahan kan, dia akan tengok perempuan ni main buat apa kan. Padahal kita main kat situ, kita punya projek sebab kita nak handle, nak atur untuk staff kita, nak atur yang ni bahagian mana kita kena jalan, nak potong dinding ke apa, semua tu Dayah kena turun dekat site untuk tengok lokasi dekat site tu kan. Situ jadi macam satu cabaran jugalah bagi Dayah. Kalau kita nak turun tu, kita satu ni kita kena kuat, kata jangan takut kat situ. Kata memang lelaki ramai tapi sekejap kita nak pergi jadi macam takut. Pertama sekali selesa untuk berbincang, dan di rumah pun selesa sebab orang kata sama-sama perempuan. Hasil kerja Puan Dayah sangat bagus dan saya nak recommend pada kawan-kawan yang lain. First impression saya semula macam boleh ke nak buat. So tak apalah, kita cuba dah, dan ada experience di rumah sebelum ni. So kita ambil challenge tu. So puas hati sangat dengan hasil kerja. Selain menyiapkan sistem pendawaian dan pemasangan alatan elektrik, Puan Hidayah juga menawarkan perkhidmatan rumah pintar. Pelanggan yang menggunakan sistem ini boleh memantau rumah dengan menggunakan telefon bimbit sahaja. Puan Hidayah akan memuat turun aplikasi rumah pintar di telefon pelanggan supaya mereka boleh mengawal aktiviti di rumah dalam jarak jauh.
Selain memberikan perkhidmatan kepada individu, syarikatnya juga mampu melakukan projek besar bernilai tinggi. Projek terbesar yang dah dapat kira yang dah buat lah, dah selesai ni projek PLKN. Kiranya projek tu kira bagi Dayah tu besar lah sebab benda tu kira bukan Dayah handle saja, wiring saja. CCTV, aircon kira dalam projek tu Dayah boleh handle untuk projek PLKN tu. Program Teknosawan ini dia menjadi penanda aras kejayaan TVET MARA dalam mewujudkan dan menggilap bakat pelajar untuk menjadi teknosawan yang berjaya dan seterusnya mencipta peluang rangkaian pekerja baru ataupun job creator dalam bidang kemahiran kepada masyarakat. Jadi program Teknosawan ini adalah berteraskan business school model dan berorientasikan pendidikan yang fleksibel dan program ini telah berjaya untuk melahirkan ramai teknosawan bermitra dan menggunakan konsep teknosawan based training ataupun TBT. Peserta yang mengikuti program ini dia tidak terikat dengan kaedah pembelajaran secara konvensional melalui peperiksaan. Tetapi pencapaian itu adalah diukur berdasarkan jumlah jualan mengikut kriteria dan juga kompetensi yang telah ditetapkan. Ini adalah hasil-hasil kerja staf Dayah yang Dayah dah buat dah lah. Macam ni. Melihat hasil kerja yang telah siap, kadang-kala memberikan rasa kepuasan yang tidak terhingga. Bukan mengagumi diri sendiri tetapi menghargai ilmu dan kemahiran yang dimiliki. Siapa sangka wanita kecil Molly ini mampu menyediakan perkhidmatan yang mantap sebegini. Dia dah dapat bacaan, kami akan catat dalam buku, dalam rekod. Kami akan catat rekod bacaan yang kami dah ambil. Sebab untuk elok daripadanya berlakunya lita pintas ataupun elok daripada kebocoran kerana Institut Kemahiran MARA Seberang Perai Utara merupakan salah satu daripada 5 buah IKM yang terdapat di Zon Utara. Terletak di Jalan Ara Kuda, Tasik Gelugur, institut ini menawarkan 5 kursus diploma berkaitan elektrikal termasuklah Diploma Teknousahawan Elektrik. Bila Dayah masuk dalam diploma tekno ni, dia ajak macam cara account ni macam ni. Lepas tu staff ni kena atok macam ni. Macam kita sebagai bos ni mestilah nak atok bisnes kita tu nak macam tak kelang kabut. Dia jadi macam tersusun. Setahun tu lebih kurang dalam 50,000 macam tu. Kira alhamdulillah lah boleh pendapatan tertinggi pun banyak tu yang Dayah dapat lah ni dalam atok dalam bisnes elektrik ni lah. Cara Dayah urus masa kan, macam orang pelik kata, dia ni belajar tapi buka syarikat. Dia kata macam mana kan, dia macam ni, kalau macam time Dayah pergi belajar, main belajar tapi staff tetap jalan kerja juga kat luar. Sebab dah kata, memang dah kata kita buka syarikat bos, takkan semua kita nak duduk dekat site ke apa, kita mestilah atok staff kita pergi dekat site kan. Ketika menghadiri sesi perbincangan, Puan Hidayah akan memastikan beliau memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Ini penting untuk memastikan dia tidak ketinggalan dalam pelajaran kerana bukan mudah untuk menguruskan syarikat dan kelas pada masa yang sama. Dayah ni adalah seorang yang berjiwa kental. Saya tengok dia adalah seorang yang tidak mudah untuk berputus asa lah. Kalau dia dapat sesuatu perkara dan juga projek, dia akan terus melakukan. Walaupun ada orang yang bercakap belakang, dia tak dengar apa yang orang tu cakap. Dia terus untuk melakukan kerja tersebut lah. Dalam kerja ni, sebab Dayah ambil bidang ni, bidang orang lelaki. Kadang feedback orang cakap, sebab pernah dapat
orang sendiri pernah cakap kata, alah. Orang sendiri pernah cakap kata, boleh ke perempuan tu buat bidang lasak sebab masa Daya buat dulu pun orang cakap, abang ambil bidang orang lelaki tak boleh pijuh semua. Tak boleh apa? Bidang orang lelaki ni macam tak boleh cari makan, macam orang perempuan ni tak boleh buat pun bidang tu. Tapi Daya bukti kata, kalau kita minat satu-satu benda tu mesti kita boleh buat. Selalunya ayah, mak, family lah, suami bercakap, buat tak tahu je apa orang cakap. Yang penting bukannya kerja yang kita buat ni kerja elok, bukannya kita buat kerja tak elok. Sebab apa, mulut orang ni kita tak boleh nak tutup pun sampai bila-bila boleh pakai cakap kita. Daya ada bukti dah sampai hari ni Daya dah tunjuk orang yang SPM macam tak lulus itu boleh pijuh dalam bidang kemahiran. Bagi Puan Hidayah, tiada masa senggang yang lebih baik daripada menghabiskannya bersama keluarga tersayang. Walaupun sibuk dengan urusan syarikat dan kelas, Puan Hidayah sentiasa mempunyai masa untuk mereka yang tersayang. Tanpa sokongan mereka, mungkin kejayaan yang ada bukan miliknya. Kami mula kenal dari Giat Mara dulu. Dulu kami belajar sama-sama Giat Mara. Dan sekarang selepas berkahwin, kami sambung lanjutan diploma Tekno Usahawan Elektrik di IKM Seberang Perai Utara. Dalam bisnes memang ada macam tu. Ada masa kita down, ada masa kita, tapi semangat lah. Sebab Mara pun dah bagi banyak macam-macam alat. Takkan kita nak berhenti dekat tu lah. Jadi kita kena teruskan. Ada juga masa dia down. Bagi memastikan fasilitis keusahawan tekno yang disediakan untuk usahawan sentiasa relevan dan mengikut kehendak pasaran. Untuk itu, Mara menyediakan pelbagai grant latihan. Sebagai contoh, grant pendigitalan usahawan Mara, Digital Biz. Selain itu, ada juga grant bagi memastikan fasilitis keusahawan tekno yang disediakan untuk usahawan sentiasa relevan dan mengikut kehendak pasaran. Seterusnya, Mara juga menyediakan pembiayaan kepada usahawan baru dengan pinjaman tanpa cagaran ataupun putra sebanyak RM10,000 dan pembiayaan usahawan lepasan IPMA ataupun SMAI sehingga RM50,000. Bagi usahawan sediada yang mempunyai kredibiliti tertentu, mereka juga boleh mendapatkan skim pembiayaan mudah jaya tekno usahawan, SPIM Tekno sehingga RM1 juta dan juga skim pinjaman kontrak Express Sprite bagi tujuan untuk meningkatkan perniagaan. Institut ini memiliki bengkel waltan tinggi dan rendah serta tiang elektrik dan lampu yang sama seperti yang digunakan oleh pihak Tenaga Nasional. Oleh itu, ia sangat bersesuaian dengan gelarannya sebagai pusat kecemerlangan elektrik bagi IKM di seluruh negara. Di IKM Seberang Perai Utara, kita terdapat 5 program iaitu 2 Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik, 2 lagi Diploma Kompetensi Elektrik dan 1 program Diploma Tekno Usahawan Elektrik. Kesemua program ini adalah berasaskan elektrik sesuai dengan IKM Seberang Perai Utara sebagai pusat kecemerlangan elektrik. Okey, apa yang menariknya IKM SPU adalah IKM SPU adalah satu-satunya institusi pengajian tinggi yang mendapat pengiktirafan daripada 3 agensi iaitu MQA, Jabatan Kemahiran Malaysia dan juga Suruhanjaya Tenaga. Ini bermakna pelajar akan mendapat 3 sijil dalam satu masa serentak setelah mereka tamat pengajian. Dan ini menjadi kelebihan kepada mereka apabila mereka bekerja dalam sektor industri. IKM SPU tidak memilih jantina. Sesiapa sahaja boleh memilih kursus yang mereka minat. Ini bermakna kita tiada diskriminasi kepada wanita untuk menceburi bidang elektrik yang mencabar dari segi fizikal. Sesungguhnya, Puan Hidayah tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah 360 darjah. Laluan yang perlu dilaluinya tidak mudah, tetapi kesusahan itu mengajarnya menghargai kesenangan. Mereka adalah buktinya. Jangan tunggu lagi.
Building talent generating future. Building talent generating future. Jangan berhenti berharap kerana harapan dan impian tidak pernah padam. Jadikan realiti dan teguh berdiri untuk Malaysia Bertivi.